Assalamualaikum Ustaz Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam Sihat. Ramadan yang ke-24. 24 Ramadan, sama-sama Ramadan Karim diucapkan kepada Cik Erna Dewi dan seluruh tim Mizan. Okey. Okey Ustaz, hari ni kita sama-sama nak minta Ustaz kupaskan, nak bedah buku Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran ni. InsyaAllah saya dah pun baca buku ni dan saya pun nak berkongsi juga dengan sahabat-sahabat yang lain juga tentang betapa bermanfaatnya perlu membaca buku ini khususnya kepada wanita-wanita. So adalah lebih baik penulis buku ini sendiri yang membedah, mengulas berkenaan dengan buku ini. So insyaAllah kita ada 45 minit sebelum kita buka kepada Q&A. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk mengupas buku Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nurul Erna Dewi dan tim daripada pihak Mizan kerana menyediakan ruang untuk saya berkongsi mengenai apa yang menyebabkan saya menulis Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Mizan kerana video-video yang dihasilkan mengenai kuliah-kuliah saya, tafsir Seminar Ibrah Wanita SIM, ya, tafsir tentang surah-surah wanita telah menjadi pahala yang berpanjangan. Ya, penganjurnya mendapat pahala berpanjangan kerana makin ramai yang membaca buku ini dan beramal daripada kebaikan jika ada pada buku ini, ia juga adalah pahala kepada kalian yang menganjurkan. Apa yang saya lakukan hanyalah memanjangkan pahala berkenaan, dan terima kasih juga saya ambil kesempatan ini kepada pihak Iman Publication kerana mempunyai barisan penulis yang tekun pada menuliskan semula bahasa ilmu yang telah saya sampaikan. Masa kita terbatas, Erna, jadi saya rasa saya bataskan apa yang saya akan kongsikan mengenai buku ini pada topik bagaimana kisah-kisah Al-Quran yang membabitkan wanita khususnya boleh memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan. Maka agar kisah-kisah wanita menjadi satu kisah yang menimbulkan kesan mendalam ke dalam hati, maka kita memerlukan kepada 3 mindset. Dan buku ini saya telah mengetengahkan bagaimana kepentingan 3 mindset berkenaan. Ada banyak mindset ataupun ada banyak perspektif cara melihat cerita. Ya, barangkali biasa kita bila ada satu cerita, kita melihat dengan satu perspektif sahaja seperti apa fakta yang sahih. Adakah cerita itu sahih atau cerita itu hanyalah cerita yang diada-adakan? Maka penulisan buku ini berusaha ke arah menambah perspektif-perspektif baru seperti perspektif kebahasaan, mendalamnya bahasa Arab, ya, ataupun perspektif ulum Al-Quran seperti kenapa cerita wanita ni dalam surah tu, kenapa cerita wanita ni ada banyak dalam Quran sedangkan seorang wanita ada banyak tempat dalam Quran, seperti kisah Maryam alaihassalam. Jadi saya cuba untuk mengetengahkan perspektif yang barangkali kurang diambil berat oleh pembaca-pembaca kisah-kisah dari Al-Quran seperti kisah-kisah wanita. Jadi 3 mindset berkenaan adalah pertama sekali mindset al-ghafilin,
mindset al-ghafilin. Yang kedua, mindset as-sailin. Mindset as-sailin. Yang ketiga, mindset ibrah. Mindset ibrah. Okey. Ghafil G, ya, sail S, ibrah I, GSI. Ikutlah apa pun nak diakronimkan. Pertama, al-ghafilin. Allah Ta'ala sebut ketiga-tiga mindset ini dalam surah Yusuf, Erna. Allah Ta'ala sebut al-ghafilin pada ayat yang ketiga surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut as-sailin pada ayat yang ketujuh surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut ibrah dalam ayat terakhir surah Yusuf ayat 111. Nak bagi tahunya cerita-cerita Nabi Yusuf atau mana-mana cerita daripada Al-Quran tidak akan memberikan manfaat, ya, seandainya tidak menggunakan sekurang-kurangnya 3 perspektif, 3 mindset. Apakah itu al-ghafilin? Tahu tak Erna, ghafilin tu apa? Setakat duduk dengar-dengar. Saya tak pasti Ustaz bahasa Arab ni. Saya Tak apa. Cuba-cuba je. Al-ghafilin. Cuba-cuba. Ustaz kata kebahasaan kan? Betul. Ghafilin tu apa? Kebahasaan. Kan ya? Tak. Okay, tak apa. Tak tanya orang sebelah lagi. Tak payah tanya. Ghafilin adalah tiada pengetahuan. Ghafilin, mereka yang tiada pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang bakal aku paparkan adalah kisah yang kau adalah dari kalangan mereka yang juga tiada diberi pengetahuan. Artinya kisah yang bakal aku sampaikan adalah kisah yang kalian, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah daripada mereka yang tidak ada kemampuan untuk akses kepada sources cerita Nabi Yusuf, ya, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran adalah cerita-cerita yang Nabi tiada sebarang pengetahuan kepadanya. Kenapa, ya? Sebab Nabi, ya, dari kalangan kaumnya yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis kebanyakannya. Dan duduk di Mekah waktu Al-Quran diturunkan, bukan ada pakar sejarah Nabi-Nabi terdahulu yang hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi. Yahudi tidak di Mekah, Yahudi di Madinah. Jadi maksud ghafilin ini adalah apabila kita nak baca cerita-cerita daripada Quran, kita jangan sombong. Kita jangan kata, cerita Zulaikha lagi, saya dah tahulah cerita dia tu. Yang goda Nabi Yusuf tu kan. Kadang-kadang ini sebenarnya sombong. Ya, Al-Quran jangan dianggap begitu. Kerana orang yang benar-benar membaca Al-Quran, meneliti tafsiran ayat-ayat berkenaan, pasti akan menemui sesuatu yang menakjubkan walaupun diulang berkali-kali. Sentiasa memperolehi makna yang baru, maksudnya pengajaran, peringatan yang baru. Jangan sekali-kali kita merasakan kita ini sudah tahu. Letakkan diri kita dari kalangan orang-orang yang ghafilin. Maksud ghafilin adalah banyak lagi yang kamu tak tahu. Yang kamu hanya tahu sebelum ni, yang kamu kata, cerita Zulaikha lagi. Itu barangkali 1% daripada makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan mengenai wanita berkenaan dalam surah Yusuf. Kerana kamu tidak membelik tafsir A, kamu tidak membelik tafsir B, kamu tidak membelik tafsir C, kamu hanya berpada dengan terjemahan, kamu mendengar lecture Ustaz A, kamu tidak mendengar lecture Ustaz B, kamu tak dengar lecture Ustazah C, kamu tak dengar, kamu berpada dengan satu sumber, kamu berpada dengan satu perspektif kepada kisah berkenaan, maka ia mengundang keterbatasan pada memahami. Sedangkan kitabun anzalnahu ilaik mubarakun, Al-Quran yang terkandung di dalamnya 1/4 cerita, Allah Ta'ala kata mubarak. Mubarak, banyak tafsiran mubarak. Salah satu tafsiran mubarak adalah maknanya melimpah-limpah. Tidak ada satu orang boleh berkata ayat ini sebenarnya bermaksud Zulaikha menggoda Yusuf alaihi salam.
Satu orang manusia tidak seharusnya berkata begitu. Bahawasanya ayat ini sebenarnya, actually, ya, hanya mempunyai satu maksud sahaja. Tidak ada maksud yang kedua. Tak ada orang akan berkata begitu melainkan sombong. Sedangkan ayat itu kalau diperhalusi, apa yang kamu kata tadi hanya 1/10 daripada makna. Hanya 1/100 daripada makna. So dia adalah soal sejauh mana kamu merendah diri untuk menuntut ilmu tentang kalam Allah daripada pelbagai ahli-ahli tafsir, daripada pelbagai para ulama. Jadi saya berikan satu contoh dalam buku saya, muka surat 218. Erna buka muka surat 218, kita akan bertemu dengan kisah Asiyah yang telah berdoa kepada Allah, ya, dan beliau berdoa agar dikurniakan Allah rumah di syurga. Dan saya telah menulis mengenai Asiyah serba sedikit pada halaman 219 sampai 221. Tetapi saya menemui banyak lagi perkara-perkara baru rupa-rupanya bila saya mendengar lecture daripada Ustaz A. Bila saya membaca tafsir yang baru, saya beli. Saya menemui maklumat baru. Saya menemui tadabbur yang baru yang tidak tertulis di sini. Ya, yang menyebabkan murid-murid saya perlu menconteng buku berkenaan. Ya, mohon maaf kalau tak banyak ruang kosong. Ya, kerana ada perspektif baru kepada cerita Asiyah. Iaitulah dalam buku ni, ya, saya sebut apa yang tak ada dalam buku ni. Jarang bedah buku dia bercakap benda tak ada dalam buku dia. Iaitulah antaranya yang tak ada dalam buku perempuan yang baik-baik dalam Al-Quran. Perempuan yang baik-baik dalam Quran, ya, tetapi baru saya jumpa. Saya menemui fakta baru. Iaitulah rupa-rupanya ada hadis. Ada hadis yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Ada buku baru saya baca. Dan ada takhrij hadis berkenaan panjang lebar yang kita boleh simpulkan sebagai berstatus sahih. Hadis itu berbunyi, ini tak ada dalam buku PYBBDAQ ni. Tak ada. Jadi saya rasa macam kena ada edisi kemas kini. Saudara-saudari menulis mengenai tafsir Quran memang selalu kena cetak kedua, ketiga, kemas kini lagi. Cetakan ketiga, kemas kini lagi. Cetakan keempat, kemas kini lagi. Sebab sentiasa ada pembaharuan. Sehingga kita berkata, kita sampai ke satu tahap kena berkata, sampai bila saya akan berhenti menulis kalau begitu? Sampai bila kita nak berhenti menulis edisi kemas kini? Sebab itulah tafsir Quran tak pernah selesai ditulis. Sentiasa ulama yang hidup di tahun 2000, di tahun 2000 ada 3-4 ahli tafsir buat tafsir 30 juzuk. Jadi kita tertanya-tanya kenapa? Takkan tafsir yang ditulis pada zaman ini oleh ulama yang hidup pada zaman ini, dia punya tafsiran tidak memenuhi hajat orang-orang yang hidup tahun 2000. Lalu lahir ahli tafsir yang kedua. Saya sebut ni sebab memang saya dapat tahu ada 3 tafsir, baru saya tahu dalam sebulan ni. Ada 3 tafsir yang ditulis dengan lengkap 30 juzuk oleh ulama-ulama yang telah meninggal dunia dan mereka menulis tafsir ini tahun 2000. Lalu saya tertanya-tanya, keep asking, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka menulis? Mereka tidak menemui kepuasankah pada tafsir Ibnu Katsir, pada tafsir imam-imam terdahulu? Ini hebatnya Quran. Sentiasa ada orang akan datang di kemudian hari, dia buat tafsir kemas kini. Dia buat edisi kemas kini. Jadi antara yang perlu dikemaskinikan dalam buku perempuan yang baik-baik adalah satu hadis. Saya bacakan terus hadis berkenaan. Sesungguhnya Firaun telah menyiapkan 4 tiang bagi isterinya. 2 tiang untuk tangan, 2 tiang untuk kaki. Namun begitu para pengawal Firaun telah meninggalkan Asiyah. Lalu para malaikat mendatangi Asiyah. Kemudian Asiyah berdoa sebagaimana surah At-Tahrim ayat 11 berkenaan. Setelah berdoa, terlihatlah beliau rumahnya di syurga. Dalam buku perempuan yang baik-baik, saya menghuraikan kenapa dia meminta rumah. Tetapi saya tidak sebut adakah selepas dia berdoa, dia nampak rumah tu. Maka dalam hadis menyebut dia dinampakkan rumah berkenaan. And then inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga di dalam hadis, ya,
ada keterangan, ada syahid daripada Salman Al-Farsi, isteri Firaun itu diseksa di bawah terik matahari. Ya, dia telah dibebani, ini daripada riwayat lain, dia dibebani dengan batu besar di atas perut hingga meninggal. Yang tu tak ada dalam perempuan yang baik-baik. Jadi jangan marah kat saya lah. Sebab semasa saya tulis buku ni, semasa saya kuliah dengan Mizan, cerita tu tak sampai pada saya. Tetapi bila ada guru beritahu, namanya Dr. Sulaiman Al-Ashqar, yang mengambil pendekatan menulis hadis-hadis yang menghuraikan benda-benda yang tak clear dalam Quran, baru kita jumpa, ya Allah, ya Tuhan. Itu contoh. Okey. Jadi saya ambil contoh yang kedua, muka surat 19, buku perempuan yang baik-baik. Kenapalah starting dengan muka surat 2 terlebih, and then point nombor 2, muka surat 19. Tak apalah, kita buat lain daripada yang lain. Muka surat 19. Kita akan dapati muka surat 19 ada tajuk Nabi Adam alaihi salam disingkirkan dari syurga bukan kerana Hawa radhiyallahu anha. Ketika saya menulis buku ini, ya, sumber saya adalah tulisan-tulisan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Ya, insya-Allah kalau diizinkan Allah, Tadabbur Center akan menjemput beliau dalam 2-3 hari nanti, 2-3 hari lagi insya-Allah. Terima kasih Dr. Azrul yang menguruskan guru beliau ini untuk bersama dengan Tadabbur Center. Okey, tetapi sekarang untuk makluman Erna dengan rakan-rakan, saya sedang review topik ni. Sebab ada satu hadis yang sahih menyebut Hawa. Jadi saya sedang dalam proses mencermati tulisan artikel jurnal Syekh Profesor Abu Laith, pakar hadis di UIA. Beliau buat artikel hampir 20 muka surat pada menjelaskan satu hadis yang sahih tentang khianat yang dilakukan oleh Hawa. Jadi apa maksud khianat? Dan adakah hadis berkenaan menjatuhkan martabat Hawa radhiyallahu anha? Ini masalah kita. Hadis tu sahih. Tetapi kita beranggapan, ya, kita melakukan takwilan ke arah menyatakan bukan Hawa sebenarnya. Yang Allah Ta'ala maksudkan adalah wanita-wanita. Tetapi hadis berkenaan sebut Hawa. Jadi bagaimana kedudukan hadis berkenaan? Adakah bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas menunjukkan kedua-duanya melakukan kezaliman? Bukan Hawa seorang. Bahkan surah Toha kata Adam yang melakukan kesalahan ini, bukan Hawa. Lalu bagaimana hadis berkenaan? Jadi siapa starting dulu? Jadi untuk makluman semua, yang ni kena bincang lain lah. Ya, kerana kita, apa pun pendapat kita, kita kena tundukkan kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita menemui hadis yang dihuraikan, yang diperjuangkan hadis berkenaan makna yang sebenar oleh para ulama, maka kita kena bersedia untuk membuat kemas kini, semakkan balik. Tapi saya dalam proses mencermati hadis berkenaan dan beberapa isu yang lain. Sekali-kali hadis berkenaan walaupun mention Hawa, ia tidak menjatuhkan langsung martabat Hawa radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana manusia mana tak pernah buat silap? Bahkan dalam Al-Quran bukan hanya wanita, bahkan lelaki punyalah banyak yang melakukan kesalahan dalam Al-Quran, seperti saudara-saudara Yusuf. Lalu kenapa kita terlalu menjadikan isu besar Hawa melakukan kesilapan? Jadi ada perbincangan lah, benda tu kena bincang dengan panjang lebar. Menarik saya nak katakan, yang saya sedang semak sini buku ni. Saya sendiri sedang semak balik buku ni. Jadi kita jangan rasa selesa lah buku tu best seller ke apa. Jangan rasa selesa. Kita kena sentiasa ada keinginan untuk i'adatun nazar. Farja'il basar. Ulang balik pandangan kamu. Ya, farja'il basar karatan yang qalib ila al-basar khasi'an wa huwa hasir. Baru kamu tahu kamu tu hina. Kamu ada banyak lakukan kesilapan. Jadi itu nombor satu, Erna, dalam masa yang terbatas ini. Kita pergi kepada mindset yang kedua. Apakah mindset yang kedua? As-Sa'ilin. Bagus. As-Sa'ilin, Allah Ta'ala menyebut pada surah Yusuf ayat yang ke-7, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya alaihimussalatu wassalam adalah kisah yang mengandungi ayat-ayat bagi orang yang bertanya. Para ulama mentafsirkan orang yang bertanya, pertama sekali adalah Yahudi di Yathrib yang tidak percaya adanya seorang Rasul di Mekah. Adapun yang kedua, yang bertanya di sini adalah kita. Jadi apa yang dimaksudkan kita bertanya?
Ini menunjukkan ayat-ayat Al-Quran apabila di dalamnya terkandung cerita-cerita. Bahkan ayat Al-Quran sendirilah, tidak semua ayat Al-Quran cerita. Ada ayat Al-Quran perumpamaan. So mana-mana ayat Quran khususnya yang membabitkan cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya khususnya, dan dalam topik kita cerita-cerita wanita, hendaklah pembaca Al-Quran tidak gelojoh untuk tamatkan bacaan dengan segera. Hendaklah pembaca Al-Quran bergerak dari satu ayat ke satu ayat dengan tadabbur. Macam mana nak buat tadabbur, Ustaz? As-sa'ilin, tanya soalan. Sering saya sebutkan, 2 soalan perlu ditanya. Soalan yang pertama melahirkan tafsir, soalan yang kedua melahirkan tadabbur. Soalan yang pertama, apa makna ayat ini? Ia melahirkan tafsir. Soalan yang kedua, dia melahirkan tadabbur. Iaitulah mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya. Maka apa pun cerita-cerita Quran, ia memerlukan kita bertanya soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Khususnya soalan yang kedua. Iaitulah mengapakah cerita ini ditujukan kepada saya. Sebagai contoh, kita ambil muka surat 216. Buku Perempuan yang Baik-Baik, muka surat 216. Okay. Di situ ada cerita isteri Nuh dan isteri Lut. Di mana ayat Al-Quran berkenaan telah menyebut bahawasanya kedua-duanya telah melakukan pengkhianatan dan kedua-duanya tidak membantu mereka, suami mereka, daripada azab Allah. Suami mereka Rasulullah, Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Tetapi Allah Ta'ala sebut mereka adalah ahli neraka. Okey? Mereka adalah ahli neraka. Itu tafsir ayat 10 surah At-Tahrim. Itu tafsir. Itu makna ayat tu. Kerana mereka khianat. Tetapi apa soalan yang kedua tadi, Erna? Soalan yang kedua? Yang melahirkan tadabbur tadi. Mengapa ayat ini ditujukan kepada saya? Maka pasti ada pesan-pesan Allah, teguran-teguran Allah kepada saya dalam ayat tu. So soalan yang kedua melahirkan tadabbur, iaitulah anda tak akan baca ayat 11 lagi. Anda tak akan bergegas dan gopoh pergi ayat 12 lalu berkata sadaqallahul azim, surah At-Tahrim dah selesai, dah kata. Sebab anda masih tersangkut pada ayat 10. Iaitulah soalan kedua. Mengapa agaknya Allah tujukan kisah ini kepada saya? Allah tak tujukan kisah ini kepada isteri Nuh dan isteri Lut. Mereka sudah mati. Allah Ta'ala tidak tujukan kisah ini kepada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Kerana alaihimus salatu wassalam sudah wafat. Allah tak tuju pada orang dah mati. Allah tuju liyundhira man kana hayyan. Allah tuju pada yang masih hidup. Dan berapa ramai orang yang masih hidup sebenarnya mati. Hatinya mati. Jadi hidupkan hatimu dengan soalan yang nombor 2. Agaknya kenapa cerita dua wanita ini ditujukan kepada saya? Jadi antara tips saya nak kongsikan di sini. Ya, antara tips yang saya nak kongsikan di sini agar kita dapat jawapan soalan kedua adalah baca ayat tu sampai habis. Jangan baca sekerat ataupun seolah-olah baca sekerat. Baca penuh tapi faham sekerat. Baca ayat tu sampai fasilah, sampai hujung. Sebab kalau kita seolah-olah baca separuh jalan, lalu kita kata, ish, teruklah depa ni. Suami mereka para rasul, tapi depa tu masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita sekadar menjawab persoalan yang pertama, lalu kita dapatlah jawapan di mana kedua-duanya telah berkesudahan dengan azab api neraka. Tetapi baca sampai habis. Allah Ta'ala kata, وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Dikatakan kepada kedua-duanya, masuklah ke dalam neraka. Tak habis lagi ayat tu. Tak habis lagi, Arna. Baca sampai habis. Bersama dengan orang-orang lain yang masuk. Yang tu yang kita takut. Kita ada dalam ad-dakhilin. Kita takut kita termasuk daripada ad-dakhilin.
Allah tidak menyebut tentang pengkhianatan isteri kepada Rasul itu merujuk kita. Sebab kita punya suami bukan para Rasul. Tetapi fasilah, penghujung ayat, Allah akan membawa kita masuk dalam ayat tu. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu membabitkan kita ke dalam ayat itu, maka barangkali ayat itu berbunyi, qila dukhulan nar. Selesai. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Maka fahamlah kita ayat itu memang hanya khusus menceritakan tentang wanita isteri Nabi masuk neraka. Yang menyebabkan para sahabat menangis, kerisauan, ketakutan. Khususnya Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Orang baca perempuan yang baik-baik, dia tahu saya akan starting dengan asbabun nuzul. Saya akan starting dengan apa tema surah ni. Kerana ini ayat 10, ayat 1 apa cerita. Sebab tu saya kata tadi perspektif. Kita cuba tengok cerita tu, bukan cerita tu secara isolated. Kita kena tahu dia punya starting di mana. So ayat 1 starting. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 ada 2 sahabiah yang sangat penting. Mereka adalah ibu-ibu kita. Mereka adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Bayangkan ketakutan mereka bila ayat Al-Quran berkata yang masuk ke dalam neraka bukan hanya 2 orang isteri kepada 2 orang Nabi. Tetapi ada lagi yang masuk. Bila ada ETC itu, bila ada dot tu yang menyebabkan para sahabiah jadi takut. Takut mereka tergolong itu tadabbur. Kita takut kita ada dalam neraka. Lalu ia menyebabkan kita memohon ampun dan istighfar dan melakukan taubat nasuha, which is disebut dalam surah At-Tahrim. Jadi itu uslub Allah Ta'ala nak supaya kita tadabbur. Okey, contoh yang lain. Contoh yang lain, kita tengok muka surat 117. Pelik betul lah bedah buku ni. Dia starting muka surat belakang, lepas tu dia undur belakang. Saya pun tak perasan kenapa jadi macam ni. 117. Ceritanya adalah cerita Khawlah. Cerita ni cerita Khawlah yang dizihar oleh suaminya. Tetapi tengok ayat Quran ke atas tu. Innallaha sami'un basir. Saya kata tadi tips dia adalah baca sampai habis. Sebab kalau kamu baca sekerat-sekerat, kamu akan kata ayat ni hanya membabitkan Khawlah sahaja, ya, berdasarkan asbabun nuzul. Tetapi bila Allah Ta'ala kata, ya, pada ayat penuhnya, iaitulah qad sami'a Allah Ta'ala mendengar ungkapan, ya, perempuan yang mengadu kepada kamu wahai sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal suaminya, dia merayu-rayu kepada Allah. Sedangkan ya Allah Ta'ala mendengar perbualan kamu dengan dia. Maka kalau kita baca sekerat, maka cerita tu kita akan memandangnya sebagai cerita orang-orang di masa lampau. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala mahu kita masuk dalam ayat tu dengan Allah Ta'ala berkata, sampai bila-bila Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa perlu ada taukid? Kenapa kena ada fasilah yang berbunyi sesungguhnya tiada keraguan? Ayat tu tuju pada siapa? Tuju pada kita lah. Sebab kita ni dari kalangan orang-orang yang ragu kepada, ya, kekuasaan Allah untuk membantu masalah rumah tangga kita. Kita ragu pada Allah Maha mendengar rintihan kita yang dizalimi suami. Kita ragu pada Allah itu basir, melihat bagaimana jenayah dilakukan. Bagaimana keburukan, ya, kita punya pasangan melakukan kepada kita. Jadi ayat itu sampai habis menyebabkan kita menemui adanya kita dalam ayat berkenaan. Adanya teguran Allah kepada kita. Okey, itu mindset yang kedua. Dan akhir sekali, mindset yang ketiga, apa dia, Cik Erna kita? Ibrah. Pengajaran. Ataupun apa yang disebut sebagai paradigma ibrah. Kita melihat sesuatu cerita dengan meyakini cerita berkenaan ada kaitan dengan saya. Cerita berkenaan barangkali terbabit, ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia. Berlaku pula ratusan kilometer jauh daripada Malaysia. Berlaku pula pada zaman ribuan tahun, bukan tahun 2020. Lalu apa kaitan saya dengan kisah orang-orang dulu-dulu? Ibrah bermaksud kait. Ibrah bermaksud hubungan, jambatan. Setiap kali Allah Ta'ala memaparkan cerita-cerita Al-Quran, sebenarnya cerita berkenaan telah melalui saringan yang sangat
teliti. Allah Ta'ala hanya menurunkan sesuatu cerita yang akan beri hidayah kepada manusia. Maksudnya apa? Cerita berkenaan bukan sekadar cerita, tetapi pada cerita berkenaan ada ubat kepada penyakit yang dihadapi oleh manusia. Tahun 2020 di Bangi ke, di mana-mana ke, manusia itu walaupun berbeza kulit mukanya warna, walaupun manusia itu berbeza bahasanya, walaupun manusia ada yang duduk di Eropah, Asia, Amerika, Selatan Hemisfera, tetapi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 118, tasyabahat qulubuhum. Hati manusia sama dan tidak ada yang paling pakar tentang masalah hati manusia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan untuk syifa lima fis sudur. Quran turun untuk bagi rawatan penawar kepada penyakit-penyakit di bawah dada manusia, iaitulah hati. Penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit tubuh adalah penyakit hati. Berapa banyak pertumpahan darah dan peperangan besar bermula daripada satu benda kecil sahaja, namanya cemburu, hasad, dengki, iri hati, yang mana bermula daripada bom jangka inilah ia menatijahkan tahap 2, tahap 3, tahap 4 kanser berkenaan. Daripada cemburu mula mengumpat, daripada mengumpat mula mengintip untuk membuktikan umpatan. Kemudian mulalah mengadu domba. Kemudian itulah yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah dan konflik ketegangan sesama manusia. Kalau seseorang terkena penyakit tubuh yang membabitkan tubuh, barangkali dia seorang. Kalau COVID-19 ini kita tidak boleh nafikan dia adalah dari kategori penyakit yang pandemik, yang boleh tersebar dengan mudahnya. Tetapi ada satu penyakit yang lebih mudah tersebar. Ia bukan sekadar tersebar tanpa mengambil kira orang tu kulit muka warna apa, tetapi ia juga boleh tersebar walaupun kita duduk 2020. Penyakit tu dah ada 2000 tahun dulu, dia punya warisan penyakit tu boleh sampai pada kita. Na'udzubillah. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi cerita pasal ucapan biadab orang-orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala kata, ucapan biadab Yahudi kepada sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berhijrah di Madinah, Allah Ta'ala kata, kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, demikianlah ucapan yang diungkapkan oleh Yahudi di Madinah sebiji dengan apa yang diungkapkan oleh datuk moyang mereka dahulu. Rupa-rupanya kita kadang tak sedar. Ucapan kita ni hanya mengulang ucapan orang-orang terdahulu. Ustaz, mana sama orang dulu cakap Hebrew. Kita cakap bahasa Melayu. Ingat, ucapan yang kedua adalah lidah dan bahasa. Ucapan bermula dari hati. Mana mungkin seseorang menuturkan sesuatu di lidah, melainkan mesti bermula dari hati. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hati itu sama walaupun bahasa berbeza. Sebab tu orang yang baca Quran, kita ambil satu contoh muka surat 285. Buku perempuan yang baik-baik, muka surat 285. Isteri Al-Aziz yang lebih dikenali sebagai Zulaikha telah melafazkan kepada Yusuf alaihi salam, hai talak. Hai talak. Di mana terjemahan yang saya petik di situ adalah, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Barangkali bahasa Mesir waktu itu bukan hai talak. Al-Quran ketika menisbahkan ucapan ini kepada isteri Al-Aziz dengan penisbahan bahasa Arab yang bermukjizat, iaitulah Allah memilih hai talak. Yang mana ahli-ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah mari kemari. Ini arahan. Jangan menolak apa yang saya arahkan. Jadi itu antara tafsir hai talak. Ia adalah satu arahan. Ia adalah satu bentuk permintaan yang menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman
untuk melakukan kemaksiatan. Ataupun ada ahli tafsir lain yang mengatakan ia adalah rayuan. Mari kemari, saya bersedia untuk kamu. Jadi, pernah tak kita ucap begitu? Tak payah ucap di mulut, ucap di hati. Bila berinteraksi dengan lawan jantina. Ya, mereka yang belum berkahwin diuji Allah dengan perkara ini. Apabila kita berkomunikasi, bila kita berinteraksi dengan satu orang yang ajnabi, dengan satu orang yang boleh kita nikahi, ingat ya, bila kita perempuan dengan satu orang lelaki berdua-duaan, sama ada secara face to face atau WhatsApp, ya, ataupun personal message, yang ketiga adalah syaitan. Ya, apabila perbualan itu tidak berlaku atas dasar takwa. Ya, lelaki dengan wanita bila bertemu, ya, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala uji Maryam alaihassalam. Saya tulis dalam buku ni pun. Bahkan Maryam memperingatkan kepada lelaki ini, A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Pergi kamu daripada sini kalau kamu bertakwa. So, kerana takwa, wanita bagi peringatan pada lelaki. Walahal lelaki itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Tetapi masalahnya bila tidak atas dasar takwa, maka berlakulah syaitan di pihak yang ketiga. Lalu bila syaitan di pihak yang ketiga, apa yang berlaku? Dalam hati masing-masing. Tashabahat qulubuhum. Hati manusia sama je. Tak ada yang menurunkan ilmu kepada psikologis melainkan Allah yang lebih berpengetahuan daripada psikologis. Allah bongkar masalah hati manusia, di mana manusia sentiasa berkata dalam hatinya, marilah kemari kepada saya. Marilah kemari kepada saya. Dekatilah saya memerlukan kamu, saya bersedia untuk kamu. Jadi jaga-jaga tuan-tuan, ya, puan-puan sekalian, ya, di mana syaitan punya operasi, ya, di dalam surah Yusuf ini menunjukkan kepada kita, ya, supaya kita beranggapan, ya, kebahagiaan, keseronokan, kenikmatan itu akan berlaku bila kita ada couple tanpa keseriusan untuk berkahwin. Jadi inilah yang dapat kita pelajari daripada halaman 285 membabitkan ungkapan hai talak. Ya, dan satu perkara yang menarik antara yang saya tegaskan dalam buku ini adalah untuk mindset ibarah, untuk kita yakin kisah tu ada kaitan dengan saya. Sebab itu Al-Quran punya uslub yang sangat unik, yang sangat berbeza daripada Taurat dan Injil yang sudah dilakukan perubahan, yang sudah berlaku perubahan. Ya, Bible Old Testament banyak menyebutkan kita dengan nama-nama serta nama-nama lokasi. Ya, sangat menyebutkan dengan watak dan tokoh. Sebab itu tak pelik mereka memuja tokoh yang bernama Isa bin Maryam. Sebab mereka duduk sibuk dengan nama, keturunan, dan Yahudi pun antara yang sangat mementingkan keturunan, genealogi. Tetapi di akhirnya tiba-tiba Quran melakukan uslub yang nyata berbeza daripada uslub yang dilakukan oleh sejarawan. Sejarawan mementingkan keturunan apa namanya itu adalah concern seorang disiplin dalam bidang sejarah. Tetapi Quran ternyata benar-benar daripada Allah pencipta ahli sejarah. Quran break the rules. Quran tidak tunduk kepada kaedah-kaedah department history. Iaitulah Quran datang dengan uslub tidak menyebutkan dengan nama. Yang pertama hikmahnya adalah kerana apa? Aku tak nak kau puja tokoh. Aku nak kau ambil berat pengajaran, bukan duk puja tokoh, duk cari dia duduk kat mana, dia duduk pada zaman bila, siapa dia. Yang kedua hikmahnya Erna adalah supaya kamu meyakini cerita ini boleh berulang kepada kamu, bukan hanya terkena kepada orang-orang dahulu. Kalau Allah Ta'ala sebut nama, barangkali kamu akan berkata, mereka sahaja yang terkena, bukan kita. Lalu Allah tidak sebut nama isteri Nabi Adam di dalam Al-Quran. Allah tidak sebut nama isteri Imran dalam Al-Quran. Allah tidak sebut nama isteri Al-Aziz dalam Al-Quran.
Al-Quran. Allah tak sebut nama isteri Nuh dan isteri Lut dalam Al-Quran. Allah tak sebut nama isteri Abu Lahab dalam Al-Quran. Allah tak sebut nama ibu Musa dalam Al-Quran. Allah tak sebut perempuan yang mengadu kepada Rasulullah, yakni Khawlah dalam Al-Quran. Allah tak sebut nama-nama perempuan yang berhijrah dalam suratul Mumtahanah dalam Al-Quran. Allah tak sebut dua isteri Nabi yang telah membocorkan amanah rahsia Nabi dalam suratul Tahrim. Allah tak sebut nama isteri Fir'aun. So ini adalah satu uslub yang sangat bijaksana daripada Allah. Antara hikmahnya adalah supaya kamu meyakini, ya, kamu boleh mewarisi, ya, penyakit orang-orang dahulu kalau negatif, atau kamu boleh mewarisi nikmat an'amta alaihim. Apa yang Allah beri pada orang terdahulu, kamu juga boleh dapat. Ya, Allah tidak membataskan, bab kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran pada kaedah yang ke-12, tahrirun nusus min quyudiz zamani wal makan. Antara cara nak tadabbur Quran adalah jangan ikat ayat berkenaan dengan ikatan zaman dan masa. Ikatan zaman dan lokasi. Kerana kisah berkenaan adalah kisah yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Erna, boleh ajukan soalan? Silakan. Ustaz, kita ada soalan daripada Puan Siti Sarah Izham. Puan Siti pun yang pembaca buku Ustaz ni juga. Terima kasih Puan Siti Sarah. Ada dua soalan. Satu, yang pertama, adakah benar nama wanita yang disebut dalam Al-Quran hanya Maryam? Yang lain seperti Asia hadis sebut, dalam kisah Nabi Yusuf disebut Imaratul Aziz. Okey, benar, hanya Maryam sahaja yang disebut dalam Al-Quran. Tiada wanita yang lain disebut dalam Al-Quran. Bahkan Maryam tidak sekadar disebut nama, Maryam menjadi satu-satunya tokoh dalam Al-Quran yang disebut nama penuh. Siap berbintikan Imran. Subhanallah. Itu dalam suratul Tahrim ayat terakhir. Bahkan ada satu surah khusus Allah Ta'ala namakan dengan nama surah Maryam. Pengajaran dia apa? Wanita ni mulia. Kenapa pandang diri kamu semua hina? Allah muliakan kamu. Dan Allah Ta'ala mahu kita melalui apa yang Maryam lalui kalau mahu memilih kemuliaan. Antara sebab Allah Ta'ala sebut nama Siap binti adalah kerana peristiwa yang terjadi pada Maryam takkan berulang. Tadi saya sebut antara sebab Allah tak sebut nama kerana nak kata cerita tu akan berulang kepada kamu walaupun nama kamu ya bukan Zulaikha, walaupun nama kamu bukan Ummu Jamil. Sebab tu Allah tak sebut nama, nak katanya cerita ni boleh pindah pergi pada kamu. Tetapi Maryam, apa yang berlaku kepada beliau, mukjizat yang Allah beri kepada beliau. Dalam rahimnya ada ayat Allah, ada ruh yang ditiupkan oleh Allah tanpa disentuh lelaki. Itu takkan berulang sampai bila-bila. Hanya Maryam memiliki kelebihan berkenaan. Tetapi Allah Ta'ala, subhanallah, bila memaparkan Maryam dari sudut bukan mukjizat ataupun kisah di mana Allah kurniakan kepadanya Isa, Allah bila paparkan kisah Maryam, masih banyak yang diberikan liputan adalah kepribadian dia. Bukan nama tu sangat. Contoh, kita tengok muka surat 68. Buku perempuan yang baik-baik dalam Al-Quran. Kita akan jumpa muka surat 68 perkataan intabadat. Intabadat. Bukan tu maksud saya. Muka surat 221, jauhnya. 221. 21. Okey. Ayat 12, ayat terakhir suratul Tahrim. Ketika Allah menyebut Maryam siap dengan binti, maka kita faham dah tadi, dah terjawab dah soalan tadi. Kerana apa yang berlaku kepada Maryam takkan berulang pada mana-mana wanita. Apa yang berlaku pada Maryam? Ahsanat farjaha. Fanafakhna fihi min ruhina. Itu takkan berlaku pada mana-mana wanita, di mana ada wanita selepas Maryam, ada wanita
di zaman ini yang mana tanpa disentuh lelaki tiba-tiba mengandung. Takkan berlaku sama sekali. Tetapi bila Allah cerita pasal kepribadian Maryam, Allah mengatakan ia boleh berulang kepada yang lain. Karakter tu. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan karakter Maryam boleh menimpa kamu wahai wanita. Nikmat yang Allah beri kepada Maryam boleh menimpa kalian wahai wanita, iaitulah fasilah. Sekali lagi tip saya sebut tadi, baca sampai habis. Wa kanat minal qanitin. Allahu akbar. Maryam, Allah Ta'ala kata wa kanat minal qanitin. Bukan dia seorang sahaja qanitah. Ada ramai lagi qanitin. Lalu bila kita baca ayat ni, kita membaca dengan harapan. Ya Allah, mudah-mudahan ada senarai panjang tu. Maryam ada kat dalam senarai tu. Kanat minal qanitin maknanya ada satu senarai di sisi Allah. Senarai itu adalah namanya senarai qanitin. Orang yang istiqamah melakukan ibadah dengan khusyuk. Ini maksud qanitah ataupun qanit. Ini maksud kunut dari sudut bahasa konsistensi. Istiqamah melakukan ibadah dengan khusyuk. Dengan khusyuk baru qanitah. Dia bukan standard biasa-biasa ni. Jangan anda kata orang tu baca kunut subuh, dia qanitin. Tak, bukan itu maksudnya. Qanitin dalam Quran adalah orang yang istiqamah. Melakukan ibadah dengan khusyuk. Tiba-tiba dalam senarai itu, Allah tak kata Maryam je. Kalau dalam senarai itu Maryam sahaja pemenangnya, wa kanat qanitah. Tetapi bila Allah Ta'ala kata wa kanat minal qanitin, Maryam ada dalam senarai itu, maknanya ada banyak lagi nama dalam senarai itu. Dan mana yang kita tak tahu, adakah aku ada dalam ayat tu? Maka ayat itu berakhir dengan ya Allah, harap-harapnya aku ada dalam senarai itu. Ini tadabbur. Mudah-mudahan aku tergolong daripada orang yang istiqamah melakukan ibadah dengan khusyuk. Satu nikmat yang Allah kurniakan kepada Maryam. Gitu. Ya, terima kasih. Dr. Sarah rasanya tadi. Oh, okey Dr. Sarah. Yang kedua daripada Dr. Sarah juga, Dr. Sarah Izham. Melalui penerangan Ustaz surah Mujadalah ayat 1 bahawa perkara pertama yang mengadulah kepada Allah jika ada masalah rumah tangga. Kedua, pergilah berjumpa yang pakar untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Ini berkenaan dengan surah Mujadalah ayat 1. Ya. Jadi soalannya adalah? Soalannya Odin dia just bagi penerangan sikit. Okay. Tak apa. Next question. So ini adalah komentar bukan soalan. Sekejap, bagi saya baca sekejap. Perkara pertama, suratul Mujadalah mengadu pada Allah bila ada masalah rumah tangga. Kedua, pergi berjumpa dengan pakar untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Okey, saya suka yang ni. Cuba tengok muka surat 97. 97. Okey, cuba cari ayat 1. Bukan 97 lah jawabnya. Ayat 1 muka surat 115. Ini buku kalau berdasarkan ayat muka surat 115, kalau berdasarkan ayat 1 ni, kalau saya boleh tanyalah, ikut soalan ataupun ikut komentar daripada doktor, perkara pertama mengadu pada Allah dulu. Nombor 2 baru jumpa pakar. Tapi tengok ayat tu. Apa yang berlaku dulu? Ayat tu menerangkan apa yang berlaku terlebih dahulu. Tujadiluka dulu ke tashtaki? Erna beritahu. Saya pula. Saya saja je main. Tujadiluka kan? Baru tashtaki. Jadi di sini sahaja ya, saya betulkan komentar doktor. Nombor 2 jadi nombor 1, nombor 1 jadi nombor 2. Bila kita ada masalah, jumpa orang yang pakar terlebih dahulu. Kita jumpa dahulu, ya, kita minta panduan daripada mufti, kita minta panduan daripada ahli agama. Macam mana ni? Ya Rasulullah. And then baru mengadu pada Allah. Nak bagi tahunya, kena mementingkan ikhtiar.
Jangan sekadar berserah begitu sahaja. Kena memikirkan apa prosedur perundangan ya. Boleh bantu saya tak bagi nasihat? Kerana anda akan rasa seronok munajat dengan Allah selepas berikhtiar. Selepas berikhtiar. Bukanlah bermaksud jangan semayang apa-apa dulu, jumpa orang dulu. Bukan macam tu. Saya nak menggambarkan di mana ayat ini menjelaskan kepentingan meluahkan permasalahan kepada orang yang boleh diberi kepercayaan. Jangan mengadu di Facebook. Jangan mengadu pada orang yang hanya memburukkan keadaan. Mengadulah kepada mereka yang ada ilmu tentang penyelesaian. And then, mengadulah pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mendatangkan penyelesaian yang lebih baik daripada orang-orang yang kita temui. Kerana barangkali orang-orang yang kita temui tidak mampu memberikan jawapan. Inilah situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh bagi jawapan. Kerana ayat yang memperincikan tentang zihar belum diturunkan. Itulah sedikit komentar di atas komentar Dr. Sarah tadi. Okey, silakan. Okey, yang seterusnya dari Cik Siti Hafizah Zakaria, just suggestion Ustaz untuk tafsir yang sesuai dimulai untuk bahan bacaan for beginner. Untuk orang-orang yang baru menjinak-jinakkan diri dengan tadabbur. Tafsir apa Ustaz? Kalau orang yang beginner mahu berjinak-jinak dengan tadabbur, bagaimana ayat itu benar-benar menyentuh hati dan perasaan, maka saya menyarankan tafsir Al-Azhar. Pihak PTS pun sedang memasarkan diskaun istimewa dalam tulisan bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia kepada tafsir Al-Azhar. Allah yarham bu yahamka. Saya highly recommend untuk beli tafsir Al-Azhar walau sesiapa penerbitnya. Saya sendiri pun ada dan itulah khazanah berharga daripada arwah hadiah kepada saya. Ia sebelum meninggal dunia 20 tahun lepas. Tafsir Al-Azhar dari Indonesia. Saya beri pilihan pada anda, kalau anda nak rasai bahasa Indonesia, maka dapatkan daripada penerbit-penerbit yang yang ada hubungan dengan tafsir Al-Azhar seperti Raudah Al-Mikyas di Bangi. Kalau anda mahukan yang betul-betul bahasa Melayu sebab anda barangkali ada pengalaman pahit dengan Indonesia, jadi anda boleh beli apa yang diterbitkan oleh PTS. Jadi pilihan di tangan kita, sama ada nak beli beg tangan ratusan ringgit atau nak beli tafsir Al-Azhar. Gurau je. Okey. Yang kedua, anda boleh memilih untuk tidak membaca, barangkali kerana komitmen yang agak banyak, maka mendengar. So kita ada Tadabbur Center, kita ada pelbagai agensi Al-Quran yang menawarkan khidmat percuma pencerahan makna-makna ayat Quran secara maya, secara atas talian, secara online. YouTube tu tekan je, ada belaka tafsir. Kalau anda selesa dengan bahasa Inggeris, kita ada Ustaz Nu'man Ali Khan di Bayinah TV yang lengkap 30 juzuk ayat tafsiran. Ya, kalau anda seorang yang selesa dalam bahasa Arab, itu lagilah menyeronokkan. Terlalu banyak aplikasi menyediakan, tekan je ayat tu keluar Syekh membacakan tafsir Ibnu Kathir. So sambil memandu boleh dengar. Gitulah. So zaman sekarang PKP mengajar kita semua benda di ujung jari kan. Betul. Jadi kita tak boleh bagi alasan dah, tak boleh nak faham ayat tu pasal apa. InsyaAllah. Tapi Ustaz, kalau bagi perseli saya sendiri pendapat saya, kalau kita nak betul-betul belajar, nak tadabbur betul-betul, kita seharusnya berguru supaya penerangan dan juga cerita-cerita di sebalik setiap ayat tu kita betul-betul faham. Kalau kita baca sendiri, kita buat tafsir, mungkin kita boleh buat tafsiran kita sendiri. So dia mungkin akan larilah daripada landasan itu, daripada sebenar-benarnya apa penceritaan yang hendak disampaikan tu. Setuju. So kalau saya memang refer terus kepada TC lah, Tadabbur Center, daripada Ustaz. Terima kasih. Ustaz Syamil, Dr. Azrul. Ya, terima kasih. Sebab saya lebih memahami daripada panel-panel daripada Tadabbur Center. Daripada segi penyampaian setiap kelas yang saya hadir. So saya lebih faham lah. Saya mengajak ni ramai-ramai datang Tadabbur Center. Terima kasih banyak-banyak.
Ganti. Kami pun kadang melakukan kesilapan dan kesalahan. Mohon sama-sama betulkan. Kami semua juga adalah pelajar sebenarnya. Saya pelajar di UKM, ramai asatizah masih lagi belajar dan ada guru sebenarnya. Jadi sama-sama betulkan. InsyaAllah kita saling melengkapi. Ya, okey, insyaAllah. Okay, seterusnya Ustaz, pandangan Ustaz berkaitan tafsir Al-Maudud. Al-Maududi. Maududi. Al-Maududi. Terima kasih Dr. Sarah. Saya rasa Dr. Sarah ini antara yang banyak follow. Saya rasa banyak follow barangkali buku-buku saya barangkali, kerana orang yang boleh sebut Maududi ni biasanya dia baca Kompas. Dia baca Kompas 114 ya. Yang ni sebab Maududi ini sangat saya popularkan. Jadi kalau Dr. Sarah tanya apa pendapat membaca tafsir Maududi, maka itu juga antara tafsir yang sangat bagus untuk dibaca. Pertama, ya, kerana bahasa Inggeris, jadi orang-orang yang dalam bidang profesional seperti doktor dan kawan-kawan yang lain, saya rasa bahasa Inggeris tu lebih cepat kita tangkap maksudnya. Terus terang saya kata bila saya baca dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh sahib Tafhim Al-Quran, sebenarnya tafsir itu dalam Urdu tetapi diterjemahkan oleh pihak EnglishTafsir.com kepada bahasa Inggeris. I get the point. Benda yang berbelit-belit kita susah nak faham, tetapi Maududi datang dengan satu pendapat yang saya kira Masya Allah brilliant. Baru faham maksud ayat tu. Ini ilham yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para ulama. Ya, ada ulama yang menjelaskan makna ayat itu tetapi dalam bahasa 600 tahun lepas. Susah kita nak faham. Tetapi ada ulama seperti Maududi, ia adalah dari kategori ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama terkemudian yang mana bahasanya adalah bahasa zaman dunia dijajah westernisasi. So dia ni antara ulama haraki, ulama yang berjuang, dipenjarakan berkali-kali. Ya seperti Allah Yarhambu Yahamka. Ya bukan sekadar penulis tafsir sahaja. Beliau adalah aktivis perjuangan. Ya, okey. Yang kedua, selain daripada ada sumber dalam bahasa Inggeris kepada Maududi, anda akan dapati Maududi juga ada kelebihan dari sudut kisah-kisah dalam Quran, termasuk kisah-kisah wanita, dia akan buat perbandingan dengan Old Testament dan New Testament. So kita akan tahu di mana pincangnya kitab sekarang yang didakwa Taurat dan Injil, di mana benarnya Al-Quran. Yang ketiga, Maududi punya kelebihan adalah dia menekankan sirah. Bagaimana keadaan perjuangan Nabi semasa surah tu diturunkan. Macam mana Nabi ketika surah tu diturunkan? Beliau cuba melihat ayat-ayat Quran dalam surah berkenaan, lalu beliau membuat satu kenyataan historical background, al-jawu an-nafsi, al-khalfiyatu tarikhiyah. Macam mana suasana surah tu, surah Maryam diturunkan bukan kerana ada para sahabiah menghadapi masalah nak lahirkan anak. Lalu surah Maryam diturunkan adalah kerana para sahabat risau dengan kaum Quraisy belasah, pukul, bunuh orang di sana sini. Surah Maryam diturunkan. Jadi kita kena tahu surah tu turun dalam keadaan perjuangan Nabi bagaimana. Dan yang keempat, kelebihan tafsir Maududi juga adalah kerana beliau akan menyebut tema yang ni yang mahalnya. Tema surah tu. Beliau akan buat segmen-segmen, lalu beliau akan menyebut kesimpulan surah ini bercerita tentang apa. And then baru dia masuk pada syarahan setiap ayat. Semoga Allah mengganjari para ulama kita yang membantu kita faham Quran. Okay. Sekejap, saya tengok dekat IG jap kalau ada soalan. Dekat IG Ustaz ada Ustaz live juga. Boleh cuba tengok kan. Kalau ada soalan di IG saya, lagipun IG tinggal 1 minit 30 saat. Oh ya ke? Alamak. So tak apa je. Kita boleh ambil manfaat untuk Facebook. Kalau ada soalan, boleh ajukan. Ada soalan tak di IG Erna kalau ada? Tengah scroll. So penduduk Facebook kita dah raikan, penduduk Instagram pula kita tengok. Nanti Mizan akan upload dekat IGTV dan juga YouTube. Mungkin nanti Ustaz boleh share jugalah. InsyaAllah. Tak ada Ustaz. Tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih pada rakan-rakan semua. Ada ni orang minta nombor akaun TC.
Allahu Akbar, nama akaun TC. Okey, nanti kita iklankan di IG Tadabbur Center. Yang penting follow Tadabbur Center rakan-rakan, follow Tadabbur Center. InsyaAllah kita akan iklankan lah kalau ada yang nak menyumbang, barangkali nak dapat pahala 27 Ramadan InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah 1 jam sesi bersama dengan Ustaz Syarif berkenaan dengan kupasan buku perempuan yang baik-baik dalam Al-Quran. Masya Allah, saya pun dah mengkhatamkan buku ni. Oh, terima kasih Hernata ni, Masya Allah. Sebab saya mengkhatamkan buku-buku Ustaz yang lain, Menggapai Bintang, Kompas 114 tu. Kemudian dah 2 kali ulang, baru saya beli ni dengan satu lagi ni, lelaki yang hebat-hebat dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. So, siapa-siapa yang nak dapatkan naskah ni, boleh beli melalui terus kepada Iman Shop ya Ustaz, dengan Tadabbur Center. Iman Shop lah. Iman Shop saya rasa boleh kan? Terus pergi pada Iman. Okey, kepada Iman Shop boleh terus dapatkanlah kedua-dua buku ni. So setiap daripada buku ni memang menghuraikan, buku ni saya belum baca lagi, lelaki yang hebat-hebat ni saya belum baca lagi, saya baru je habis yang ni. So memang macam Ustaz katalah, setiap ayat tu kita jangan separuh-separuh, kita perlu completekan setiap ayat tu supaya kita benar-benar faham apa yang dimaksudkan, apa yang hendak disampaikan. Semua koleksi buku Ustaz saya dah ada. Oh Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okay. So daripada sesi kita hari ini yang boleh saya summary-kan tentang 3 perspektif, iaitu Al-Ghafilin, iaitu kita ni sebenarnya tak ada pengetahuan, so jadinya dengan bertadabur, dengan memahami tafsir tu sendiri akan menambah pengetahuan kita tentang apa yang hendak disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian Asad Ilin, perspektif yang kedua, iaitu tanya soalan yang terbagi kepada tafsir dan juga tadabur, kenapa ayat-ayat itu diturunkan kepada kita. Dan seterusnya Al-Quran ini adalah satu petunjuk kepada kita untuk kita jadikan dia ibrah yang berkaitan dengan kehidupan dan situasi kita pada hari ini, bukan pada zaman para sahabat saja, tapi pada zaman kita sendiri untuk dijadikan pengajaran dan ibrah. So Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk 1 jam yang sangat berharga ni. Ustaz sama-sama Erna, terima kasih banyak-banyak. Jadual Ustaz sangat penuh. Ya? InsyaAllah jadual Ustaz sangat penuh. Tak ada apa, insyaAllah. So insyaAllah next session mungkin kita boleh buat buku ni pula Ustaz. Boleh, saya dah habis baca. Boleh. Bila saya dah habis baca dulu. Baca dulu, bagi komen dulu. Okay, so Ustaz, selamat memburu Lailatul Qadar. Doakan saya juga. Sama-sama diucapkan juga insyaAllah. Allah temukan kalian ya dengan malam diberkati insyaAllah. Amin. Okay, InsyaAllah kita mungkin jumpa di sesi akan datang. Itu saja Ustaz untuk hari ini. Jazakallah khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.